Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hai. Okey. Selamat datang ke saluran rancangan Kanta Kelam bersama dengan saya Angie Salud. Okey, bagaimana hari anda hari ini? Diharap semuanya dalam keadaan baik, lebih baik daripada semalam. Okey. Saya di sini saya ingin mohon maaf dululah sebab semalam saya terlambat. Hari Sabtu sepatutnya saya ada share membuat satu perkongsian iaitu tentang tempat, tapi saya ubah ke hari ini atas sebab-sebab yang saya tak boleh elakkan lah. Jadi terlebih dulu saya ingin mohon maaf sebab hari ini saya terlambat untuk merakamkan dan menyiarkan satu perkongsian pada anda semua ya. Diharap anda semua dapatlah maafkan saya ya, dan terimalah dengan apa yang akan saya sajikan pada hari ini. Okey. Di sini ya, izinkan saya mencuri sedikit masa anda semua. Saya minta maaf ya. Diharap ini sebagai satu pesanan masyarakat daripada saya lah. Jadi diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan jumlah jangkitan setiap hari agar kita mampu hidup seperti dulu, atau tidak pun, paling tidak pun ya, kita boleh hidup lebih selesa daripada apa yang kita rasa sekarang tanpa sebarang kekangan. Okeylah. Pada hari Ahad ini merupakan hari perkongsian untuk saya membuat perkongsian daripada segi tempat, benda ataupun apa-apa saja yang bergantung dengan benda yang seram, pelik, gaib, ganjil dan yang ada di seputaran kita dan juga dunia yang saya telah gali di dalam laman web, dan kemudian saya olah sedikit untuk diceritakan kembali kepada anda semua ya. Diharap anda semua terhibur dan anggaplah semua ini sekadar peneman ya, peneman anda semua, dan juga jalankanlah kajian anda sendiri supaya lebih cerah lagi daripada segi penerangan lah. Dekat sini ada saya tapi sedikit lah. Dan satu lagi saya nak beritahu di sini, hari ini saya berada di tempat lain, tidak di tempat biasa. Jadi background agak lain sikit, saya minta maaf. Tak ada green screen. Akan diusahakan lah dalam seminggu ni nanti memang background ni yang akan awak semua nampak. Saya minta maaf. Jadi itulah, tanpa buang masa lagi, biar kita teruskanlah ke apakah yang akan kita kongsikan pada hari ini. Okey, jumpa lagi sebentar lagi. Okey, alright. Okeylah. Okey. Minta maaf jika saya mencuri masa anda semua ya. Okey, seperti yang anda lihat dekat skrin saya sekarang, di hari Minggu ini saya akan buat perkongsian tentang
Saya rasa ada yang sebilangan daripada anda semua yang tahu tempat ni. Ada yang dah tahu. Tempat ini adalah Pulau Boneka. Terletak di mana? Kalau yang tak tahu lagi, okey, nanti saya akan pencerahkan kepada anda semua ya. Saya akan cuba sedaya upaya saya lah untuk mempencerahkan kepada anda semua ya. Alright. Okey. Okeylah semua. Kali ini kita akan meneroka ke sebuah negara yang terkenal dengan budaya dan makanannya yang pedas-pedas. Ya. Ya, pedas-pedas semua ya. Seperti chili mix. Elah, dah sebut nama dia pula lah. Jadi capsicum apa semua tu kan. Devil chili. Semua memang dari situ tu. Okey. Memang yang pedas lah. Okey. Jika kita mengambil dari skop budaya, negara ini memang mempunyai kebudayaan yang unik dan tersendiri. Betul kan? Right. Salah satu daripadanya adalah Pulau Boneka. Yang saya pastilah penonton-penonton saya ini ada yang pernah tahu pasal atau pernah dengar pasal tentang kewujudan sebuah pulau yang pelik, iaitu di mana? Mexico. Alright. Pulau ini adalah pulau yang mana apa yang membuat pulau tu pelik, ia dipenuhi dengan anak patung ataupun dipenuhi dengan boneka. Okey, seperti gambar yang saya dah sediakan pada skrin sekarang kan. Anda semua boleh tengok. Banyak ni. Nanti saya akan alihkan lagi ya. Okey, saya masukkan sedikit demi sedikit dulu. Alright. Bonekanya juga tak bergantung pada satu jenis macam yang korang tengok sekarang ni kan. Okey, tak bergantung dengan satu jenis. Ia mempunyai pelbagai jenis dan juga pelbagai rupa. Ada yang sempurna, ada juga yang berbentuk agak ganjil. Namun begitu, keganjilan itulah yang menjadi daya penarik utama kepada para pelancong yang datang dari serata dunia yang ingin melihat sendiri keunikan serta keseraman tempat tersebut. Okey. Pulau ini terletak di bahagian selatan pusat bandar Mexico. Ia juga berdekatan dengan stadium bola sepak utama Mexico, iaitu Stadium Azteca. Macam itulah. Sorry kalau salah. Saya minta maaf, mulut pusing. Maaf. Okey, sekarang kita masuk sikit lagi dalam sejarah pulau ni. Okey, pada tahun 1950-an, semuanya bermula apabila pemilik asal pulau ini yang berada di atas terusan, maafkan saya, biasa tengok dulu apa nama dia tadi ya. Saya pun susah nak sebut ni. Dia yang berada di atas pulau Xochimilco. Itu nama dia. Xochimilco. Okey. Iaitu berada di pulau berada di terusan Xochimilco, iaitu dimiliki oleh Don Juan Santana Barrera. Itu nama dia. Okey. Dia telah menggantung boneka yang dia kumpulkan di sekeliling pulau. Itu pada mula-mula tu dia kumpul yang sekeliling pulau, lepas tu dia sanggup beli. Kenapa dia sanggup beli boneka? Tak semata-mata untuk digantungkan di pulau miliknya itu. Nanti saya akan ceritakan lagi. Okey, kita masuk lagi. Nama unik pulau ini telah diberikan oleh pemilik itu sendiri.
sekejap. Betul. Dia telah diberi oleh pemilik itu sendiri. Boneka-boneka ini pada pendapat si pemilik ini, biasa jawab jawapan tadi kan. Okey, untuk pada pendapat si pemilik ini tadi, boneka-boneka yang dia kumpul, yang dia letak, yang dia gantung semua di serata pulau dia tu, boneka-boneka ini boleh menjadi menjadi penghalang, bukan menghalang, penghalang ataupun menghalau roh-roh jahat yang ada atau ingin masuk ke dalam pulau miliknya ini. Don juga diketahui suka minuman keras, tapi di sebalik kegemarannya tu, dia juga seorang yang kuat bekerja. Beliau menjual sayur-sayuran hasil daripada tanamannya sendiri untuk menampung keperluan seharian. Alright. Jika dari segi legendanya, sini kita masuk dalam gelap sikit. Alright. Okey, jika dikatakan seorang gadis telah dijumpai mati berhampiran dengan mana? Berhampiran dengan pulau. Pulau siapa? Pulau si Don ni lah. Kan dah sakit telinga. Sorry. Saya sendiri pun sakit telinga. Sorry. Terlebih. Alright, teruskan. Okey. Di pulau yang dijumpa di Pulau Don ni tadi kan. Okey, gadis ini telah dijumpai mati terjerat di antara akar-akar pokok teratai yang ada di kawasan terusan tu kan. Okey, dia didapati mati di situlah. Namun begitu, setelah kes kematian gadis itu telah meninggalkan satu impak yang amat negatif pada Don, yang mana Don telah mengalami pelbagai gangguan sehingga telah merubah diri Don menjadi seorang yang sangat penakut. Segala-galanya bagi Don hantu, mistik, semuanya macam nak mengganggu dia. Itulah maksudnya sekarang. Okey. Sampailah ke satu kemuncak apabila, sekejap saya nak alihkan lagi. Tengok, ngeri kan? Mana tak ngeri? Okey. Apabila si Don ni dia mula dah tak tahan lagi dengan gangguan-gangguan yang terus datang ni, dia pun mula menggantung. Inilah sebab dia mula menggantung anak-anak patung, baik anak patung itu sempurna ataupun tidak, di segenap pelusuk pulau tersebut. Pada Don, perbuatannya ini mampu mengurangkan gangguan mistik yang menghantuinya pada ketika itu. Don juga berpendapat yang anak-anak patung ini mampu mententeramkan roh gadis. Gadis yang meninggal itu, yang dia orang jumpa dekat dengan dia punya pulau tu. Okey, dia pada si Don ni, anak-anak patung yang dia gantung dekat kawasan pulau tu mampu mententeramkan roh gadis yang telah meninggal tidak jauh daripada pulau si Don ni. Alright. Ini diperkuatkan lagi apabila si Don ni pernah mengaku bahawa dia pernah berjumpa, tapi kita tak tahulah. Dekat sini pun daripada apa yang saya dapat, saya tak dapat pastikan bahawa si Don ni berjumpa macam mana, melalui mimpi ataupun sebaliknya. Jadi dia cuma pernah mengaku bahawa dia pernah berjumpa dengan gadis tersebut, dan gadis itu sedang menangis. Menangis kerana apa? Okey, di situ gadis tu dah meminta
sebuah anak patung. Sebuah anak patung milik gadis tersebut. Tetap nak dijadikan cerita, ini pula satu lagi hal. Nak dijadikan cerita. Pada pagi selepas dia bermimpi ke ataupun jumpa ke, saya tak tahulah. Lepas tu tiba-tiba muncul satu anak patung di JT milik Sik Don ini. Inilah titik permulaan kegiatan Don ini mengisi setiap ruang yang ada di pulau tersebut, baik di atas pokok, bawah pokok, dalam bilik, mana-mana. Janji ada ruang untuk dia letak anak patung, dia akan gantunglah anak patung sebanyak-banyak yang boleh. Dia tak mampu nak kutip, dia beli. Tak sempurna, biar tinggal kaki aja ataupun mata aja pun dia ambil dan dia gantung. Sebab pada dia inilah yang mampu menenangkan roh si gadis tadi dan menghalang benda-benda lain selain daripada roh si gadis ini tadi masuk ke dalam pulau beliau. Alright. Jadi memang tak ada bukti ilmiah yang mampu mengesahkan apa yang telah Don sejauh mana keberkesanan cara Don dengan menggantung anak boneka ni tadi untuk menenangkan roh si gadis tersebut dan roh-roh lain yang cuba mengganggunya di dalam pulau tersebut. Alright. Kini kita beralih pada apa yang dah ada sekarang lah. Alright. Tukar lagi gambar sikit. Seperti anda tengok memang banyak. Ni kalau tak silap saya tadi ada yang saya terbaca jugalah. Dia orang cakap ni kan ada yang jatuh, lepas tu dia orang letak balik, ada juga. Lepas tu tapi tempat ni sekarang memang dijagalah. Itu saya akan masuk lah. Hampir setiap pokok, ranting, dahan dia letak anak patung. Kalau tak letak anak patung pun letak boneka anak patung, macam-macam lah. Janji benda tu macam boleh menghiburkan pada dia lah, menghiburkan roh gadis yang meninggal tadi dan juga roh-roh yang nak mengganggu dia di dalam pulau tersebut. Korang tengok ni, macam ni. Memang macam dalam gambar ni kan, ini memang kira macam anak patung yang tinggal kepala aje. Ada macam dekat belakang tu, ada yang tinggal kepala aja, ada yang tinggal kaki aja, ada yang tinggal badan. Memang yang tak sempurna lah, dia letak je kat situ kan, dia gantung. Okey, kini selepas kunjungan para pelancong pada tahun 1987, kini kemasyhuran nama Pulau Boneka ni kian meningkat jauh jika dibandingkan pada awal penubuhan kewujudan pulau ini, iaitu 1943. Korang jangan tak tahu ada juga beberapa filem telah melakukan rakaman di pulau ini. Pulau ini juga telah mendapat liputan yang agak meluas daripada maafkan saya. Okey, mendapat siaran yang luas daripada dan liputan yang agak meluas daripada ABC News, Travel Channel dan sebagainya. Untuk makluman tambahan korang, dari mana saya tahu ni tadi, sebab saya ni memang peminat Ghost Adventure. Saya pernah melihat salah satu episod daripada adik-beradik ni. Dia orang membuat penerokaan dan melakukan uji nyali di pulau tersebut, dan hasil mereka korang mesti tengok tau. Kalau korang memang peminat
General horror seram, cari. Lepas habis tengok video ni nanti korang cari Ghost Adventure untuk ni Pulau Boneka ni. Korang tak akan menyesal. Korang tengoklah nanti, okey? Right. Okey, tapi sayangnya si Don ini, tuan punya pulau ni, beliau telah meninggal pada tahun 2001 kerana serangan jantung. Tapi sebelum pada atas kejadian meninggalnya Don ni telah menambah satu lagi misteri. Tengok, memang mati pun Don ni pun meninggalkan misteri. Korang nak tahu kenapa? Si Don ni telah ditemui tak bernyawa lagi, mati dalam posisi tertiarap di tempat di mana gadis yang dulu tu, yang minta patung, dia minta boneka dengan dia tu, dia dijumpai di tempat yang sama. Tak ke pelik tu? Kenapa boleh pilih tempat tu? Misteri kan? Betul. Kini pulau ini telah menjadilah satu khazanah yang menjadi daya tarikan utama pelancong untuk salah satu lah daripada banyak-banyak tarikan, tapi inilah yang kira top 5 lah dalam kalender pelancongan Mexico. Okey. Pulau ini juga telah dijadikan semacam museum untuk menempatkan peninggalan si Don ni sepanjang sepanjang hayat dia lah. Okey, dia orang buat satu macam museum kecil lah, tak besar, keratan Akbar, baju-baju, apa semualah tentang si Don ni. Diorang cerita sikit semua tu, sampailah ke satu benda yang marvelous. Nama, maaf lah kalau saya salah sebut nama ni. Ini adalah boneka kesayangan si Don. Dan boneka itu bernama Agustinita. Itu nama dia, Agustinita. Dan dipercayai juga kat sini, dan dipercayai juga boneka ini adalah boneka milik gadis malang tersebut. Alright. Okey. Macam mana? Bagaimana kisah hari ini? Perkongsian hari ini Pulau Boneka. Macam mana? Bagaimana pendapat anda semua? Saya harap anda semua berpuas hatilah dengan perkongsian pada hari ini. Untuk pengetahuan anda semua, pulau ini masih wujud, masih kukuh sehingga ke hari ini. Manalah tahu kan, kalau ada yang rezeki lebih, tak tahu nak melancong pergi mana, saya sarankanlah pergilah jenguk pulau ni.
Manalah tahu kok berkenan. Okey, tapi pesan saya lah, jangan pula gatal-gatal ya. Gatal-gatal, nak kacau ke, atau yang paling teruk sekali, nak ambil si Vinia konon cendera hati konon. Nak ambil si Vinia lah sangat, cendera hati lah sangat. Sampailah ambil bawa balik. Yang tu saya tak nak tanggung. Nanti tak pasal-pasal korang juga menyesal. Alright. Okeylah. Sampai di sini sajalah kita bersua pada hari ini, okey? Okey, maaf jika ada tersilap kata dan cara sepanjang perkongsian hari ini. Anggaplah semuanya hanyalah hiburan dan peneman anda semua. Okey, jika inginkan kepastian seperti yang biasa saya cakap, jalankanlah kajian anda sendiri untuk yang lebih mendalam, untuk memahami tentang tempat ini dengan lebih terperinci. Okey? Okey. Tetap patuhi SOP. Kita masih jauh untuk menang. Stay safe. Salam Kanta Kelam dari saya, Angie. Salute. Bye-bye. Terima kasih telah memilih saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disajikan, karena semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.